Assalamualaikum. Jadi hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan etika menilai dalam membuat sesuatu penilaian. Kalau kita ada satu isu tu, macam mana cara kita nak menilai? So saya dapati daripada isu-isu yang berlaku selama ni kan, kalau kita tengok dekat Facebook kan, kadang-kadang orang tu dia tak bersalah, ataupun kadang-kadang orang tu dia bersalah sebahagian lagi dia betul. Tapi orang yang kurang bertanggungjawab, orang yang jahil, orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala, orang yang tak takut dosa lah semua kan. So dia akan exaggerate benda tu menjadi lagi besar, dan dia akan mendorong kepada orang-orang lain untuk membuat hukum juga, memfitnah, mengumpat, mengeji. Sebab apa? Orang tak ada ilmu inilah antaranya lah kan. Sebab tu apa yang terbaik tinggalkan kepada ahlinya. Itulah yang terbaik juga. Tapi kalau katakan kita ni nak menyampuk kan, kita nak campuk, kita macam nak ambil tahu lah juga kan. Kita nak ada modal nak bersembah, kita nak ambil tahu juga. Jadi kita nak menilai tu apa yang kita perlu ada. Apa yang kita perlu ada. Jadi pertama sekali kita perlu ada ilmu dan takwa. Sebab saya tak cakap iman, saya cakap takwa. Ilmu dan takwa. Ilmu tu of course lah, pertama kita kena tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kemudian kita kena tengok pula di sudut keutamaan, ada dua benda yang bertentangan, benda mana yang perlu dibuat dahulu, macam tu. Ataupun ada dua benda yang bertentangan ke, benda mana yang lebih penting, mudarat mana yang lebih besar, contohnya kan. So tu boleh tengoklah dalam video saya lain juga, saya ada share juga sedikit berkaitan dengan ilmu ni dalam prinsip rumah tangga tu. Okay. So takwa ni of course lah, kalau tanpa takwa kan, orang fasik ke memang terus out lah. Macam mana dia nak bersikap adil. Itulah saya cakap, terusnya adalah bersikap adil. Sebab orang bertakwa of course dia mesti bersikap adil. Kalau dia tidak boleh jadi adil, dia bukan orang bertakwa, dan dia tak payah masuk campur terus. Kan, sebab saya bagi contoh Jadi contoh saja. Bila kita ada sesuatu masalah rumah tangga kan, selalunya bila dah lebih teruk lah kan, jadi kita akan bawa benda tu ke peringkat seterusnya, yakni kepada ibu bapa lah, untuk mengharapkan ibu bapa ni untuk cuba menasihati anak dia ke, macam tu lah kan. Tetapi apa yang terjadi kadang-kadang, ibu bapa gagal untuk bersikap adil. Ibu bapa gagal untuk bersikap adil. Sebab apa? Tu anak dia akan defend anak dia. Dia akan defend anak dia. Of course lah, dia akan defend anak dia. Begitu juga kalau sekolah pun sama juga kan. Kalau cikgu tu mendenda murid dia ke apa ke, pukul anak murid dia ke, tiba-tiba ibu bapa datang serang sekolah kan. Sebab apa? Sebab tak bersikap adil. Bersikap adil ni macam mana? Yang dikata bersikap adil. Bersikap adil ni macam ni seterusnya. Ikut pada etika menilai ni. Ikut pada etika menilai ni. Pertama, tak boleh dipengaruhi oleh emosi lah. Dia tak boleh dipengaruhi emosi kan, saya cakap tadi. Macam mana kita ambil kisah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah kata, kalau anak aku Fatimah pun mencuri, saya bukan potong tangan Sayyidatina Fatimah. Maknanya baginda bersikap adil. Baginda yang paling bertakwa dengan hambanya kan, paling bertakwa, dah ada ciri tu. Bersikap adil, ilmu, yang tak dipengaruhi oleh emosi. Kalau anak sendiri salah, katakan salah. Kalau anak betul, katakan betul. Kalau anak ada tengok kepada skop, ada dua skop, satu skop ni, satu skop ni. Skop A, skop B. Kalau anak itu salah dalam skop A, katakan anak tu salah skop A. B dia betul, tak apa cakap betul. Kan? Kita kena tengok. Sebab tu seterusnya adalah asingkan antara hukum dengan akhlak. Apabila seseorang ustaz, dia membuat, orang kata apa, buat teguran ke kan, dan kita dapati, kenapa ustaz ni macam berlagak sikit ke kan. Ni bukan benda baru. Benda ni pada dulu lagi ada orang yang macam bila buat teguran tu kita nampak macam dia up sikit ke, dia macam nampak macam gaya dia kan. So kita kalau nak menilai, kita jangan tengok dia punya akhlak. Kita tak tahu apa yang dia sedang hadapi. Orang semua dah kutuk dia, dah menganjing dia semua kan. Dia pun bengkak semua dalam hati dia.
Sebab tu kadang-kadang dia akan teremosi. Benda ni biasalah bila orang dah kutuk kita semua kekal kan. Kita betul. Kita ni betul. Kita tahu kita betul, kita ada hujah, kita ada ilmu. Orang tu salah, kita tegur lah. Tapi orang semua sebab dia popular, sebab dia VIP ke something, orang ramai semua pertahankan dia. Sebab apa? Tak ada benda ni, kan? Jadi kita akan bengkak, kita akan ni bengkak, mungkin kita akan teremosional. Saya cakap teremosional. Jadi benda tu asing kan. Akhlak ni benda asing, tak asing. Kita jangan tengok akhlak dia, kita tengok apa yang dia cakap. Lepas tu kita tengok kepada hukum. Kita tengok kepada hukum. Akhlak dia tu lain. Kita jangan kata, kita tak kisah. Sebab tu seorang Rasulullah SAW mengajak, Datuk Guru mengajak, seorang tu imam kan, ketika sembahyang, imam baca Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah silap. Kan, ketika sembahyang ni baca Al-Fatihah silap. Kan, makmum semua ikut. Tapi kat belakang surau tu ada seorang penagih dadah. Dia dengar imam ni baca silap. Dia pergi tegur. Kan, dia pergi tegur. Dia kata imam baca silap Al-Fatihah kan, dia tegur. Dia tegur lah. Walaupun dia seorang penagih, lepas sembahyang semua kan, dia pergi tegur kan. Walaupun dia seorang penagih, tetapi dia berkata benar. Semua orang tu, sekalipun satu kampung tu tak sokong dia. Sebab apa? Dia penagih dadah. Agama mengatakan dia tetap benar. Sebab apa? Sebab apa benda yang dia cakap tu berdasarkan hukum. Hukum. Benda yang dia cakap tu benar. Begitu juga ketika mana Rasulullah kata apa? Kalau macam budak kan, budak dia bercakap benar benda yang benar, tetapi dia budak. Dia hanya orang yang muda, budak, tapi dia berkata benar kan? Dan orang-orang yang dewasa ni semua tak mau terima bukan sebab dia benda yang dia cakap tu, tapi sebab dia budak. Jadi sekalipun seorang budak, bila dia bercakap benda yang benar, kita kena ambil. Kita kena juga ikut. Kita kena ambil, kita kena juga ikut. Sebab tu kita kena asingkan antara hukum dengan akhlak. Kita kena tengok kebenaran. Kita kena tengok kebenaran. Sebab tujuan kita adalah untuk mencari kebenaran. Tujuan kita bukan kita nak cari siapa betul, siapa salah. Tidak, kita nak cari kebenaran. Bila kita cari kebenaran, kita akan dapat ilmu. Kita tahu mana satu betul, mana satu salah. Tetapi sebab kita ni pun nak menilai, kan, manusia punya perangai ni suka nak menilai orang lain, maka kita belajarlah cara etika menilai yang basic ni lah. Ni apa yang saya tahu, saya just kongsi lah. Apa yang saya belajar atau guru saya pesan dulu, okey, ni saya kongsi. Jadi kurang-kurang kita dah ada basic macam mana cara nak menilai, kan. Of course perlukan benda-benda macam ni. Okey. Seterusnya, fahamkan skop dan isu apa yang diperkatakan, kan. Okey, saya bagi contohnya isu orang sedekah. Kan? Satu, orang sedekah. Adakah sedekah tu salah? Sedekah ni kok mana pun tak salah, kecuali kalau dia disertai dengan riak. Kan? Tapi kita boleh tahu ke benda ni? Riak benda dalam hati. Kita boleh tahu ke orang tu riak ke, orang tu tak riak ke? Kita tak boleh tahu. Jadi kita boleh komen tak? Kita tak boleh komen. Kan? Tetapi apa benda kita boleh komen? Ada contohnya orang ni sedekah, tetapi dia pergi contohnya dia pergi tangkap gambar. Dia buat sedekah, dia tangkap gambar. Gambar tu dengan seorang wanita Muslim yang tidak memakai tudung, tidak menutup aurat. Dia pula pergi post gambar tersebut kepada orang ramai tanpa menutup aurat perempuan tersebut ketika dia post. Maka perempuan tersebut, apa akan dapat kat perempuan tersebut? Lepas tu dia ada dua pandang sisi, A dengan B. B ni perempuan, A ni laki. Okay, A ni dia bagi hadiah kepada B. Kan? B ni perempuan, dia tak pakai tudung, tangkap gambar semua. Lepas tu A ni pergi ambil tadi, dia pergi post dekat ni, dia nak niat dia adalah baik, niat dia bagus. Niat dia nak orang ramai ikut apa yang dia nak. Memang pun ada dalam syarak, memang pun dibenarkan. Dia nak orang ikut apa yang dia nak. Betul-betul. Yang salah dekat mana? Yang salah bila dia tak menutup, dia tak menjaga aib B ni. B ni dia tak pakai tudung, tak tutup aurat. Tak tutup aurat. Kan? Seorang dah tengok, dia dah berdosa dah. Ni satu Malaysia tengok. Kalau satu dunia tengok, tak banyak dosa dia. Tak banyak dosa dia. Tak kesian kau dekat dia. Dia pun jahil.
Kan, dia jahil, dia tak tutup aurat. Kita pula pergi bantu dia, pergi mensyiarkan lagi dia punya tak tutup aurat tu. Kat mana yang salah? Padahal kita, boleh tak kita datang gambar dia bagi kebenaran. Boleh tak kita ni ambil inisiatif, kita pergi guna satu apps ke apa ke, kita pergi tutup dia punya aurat. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh. Kan? Sebab itulah kita kena faham skop. Yang salah dekat mana? Adakah salah dekat sedekah ni? Tak, bukan salah kat sedekah. Sedekah lah macam mana pun. Tak kisah nak baik ni ke, nak pergi rumah bantu ke. Sedekah lah. Salah dia bila hang tak jaga dia punya aib ni. Aurat adalah salah satu daripada perkara yang aib. Dan hang membantu pula dia untuk dapat dosa lagi banyak. Semua orang lelaki-lelaki yang bukan ajnabi ni semua pergi tengok. Kat situ yang silap tu. Jadi sebab tu, bila kita faham macam ni, okey, so kita cakap skop dia isu, skop dia ada dua. Adakah skop dia sebab sedekah? Adakah salah sebab sedekah? Tak salah. Sedekah dah tak salah. Kan? Benda dalam hati kita tak tahu. Riak ke apa ke, kita tak tahu. Wujud ke apa semua, kita tak tahu. Kita tak boleh nilai. Tapi salah dekat mana? Yang bila takat gambar, people dekat public semua, benda yang hang boleh kawal. Benda yang hang boleh kawal dalam kawalan hang. Hang boleh kawal tak benda tu? Boleh kawal. Hang boleh pesan tak dekat orang tu? Hang ataupun hang boleh cakap tak? Kau, nanti kita nak post benda ni, boleh tak kau pakai tudung? Boleh tak hang tegur dia? Antaranya lah kita katakan boleh tegur, mungkin dia segan nak tegur ke apa kan, terpulang pada dia punya dosa kan. Tapi kenapa kita nak bantu dia dapat dosa lagi yang lagi banyak lagi? Kat situ isu dia. Okey. So bila kita faham skop dengan isu, kita nanti kita nampak kan kat mana salah. Boleh tak kita just menerima orang A ni dah terima teguran. Okey, ada orang ustaz menegur dia, terimalah teguran dengan terbuka. Lain kali improve. Minta maaf je, saya cakap minta maaf, saya faham apa masalah ni sekarang. Okey, saya akan buat cara baik, saya akan improve benda ni. Settle, tak ada masalah. Kan? Dan orang yang menegur ni pun dia tak ada pergi sebut nama siapa-siapa. Dari segi usul dakwah pun dia tak sebut nama siapa-siapa. Dia cakap secara umum. Tu tak ada masalah tu usul dakwah. Yang jadi masalah bila mana orang ramai baca, dia kata hang mengatakan dia ni jadi masalah. Dia tu tak salah segi usul dakwah sebab dia cakap secara umum. Tetapi orang yang ramai dia boleh agak ni cakap kat dia ni. Mungkin dia cakap kat orang lain, mana hang tahu. Tapi hang pergi kata dia cakap kat dia ni. Mana hang tahu dia kata kat dia tu? Mana betul-betul hang pasti. Kalau orang tu tak mengaku lah. Kalau orang tu tak mengaku, mana hang tahu? Tidak, hang tak tahu. Kalau orang tak mengaku kan, kalau dia cakap, saya tak cakap dia, saya cakap dekat orang lain, saya cakap kepada siapa-siapa, umum. Siapa makan cili, dia terasa pedasnya. Ini yang usul dakwah. So kat mana yang salah? Tapi boleh tak kalau orang tu pun, dia bagus, kalau dia kenal orang A ni, ataupun dia dapatkan nombor telefon orang A ni, kan, dia boleh juga pergi telefon ke, kan, itu lebih beradab lah orang kata, bagus lah. Itu lebih bagus. So kadang-kadang ada cara dia, usul dakwah ni tu, dia ada cara dia kena fikir kesan kan kat atas orang ni. Sebab tu dia tak sebut nama. Kalau dia sebut nama lagi nampak jelas dan memang memalukan mengaitkan orang tu terus. Jadi bila dia cakap secara umum sahaja, mana kata dia tak kata kepada siapa-siapa. Kecuali bila orang ramai yang buat kesimpulan, orang cakap kat dia, yang cakap kat dia ni. Sebab tu kena belajar usul dakwah saya kata. Okey, seterusnya adalah tengok dari sudut pandang setiap yang terlibat. Okey, sebab tu kita akan tengok bila orang A, ada B, ada C. A ni dia sedekah semua, dia buat cara macam ni dengan niat yang betul, tak ada masalah. Kan, dengan niat yang betul semua. Okey, cantik dah. Kan, dia pun nak orang bila dia tangkap gambar, dia publishkan, dia nak orang pun orang kata apa, ikut mencontohi akhlak dia, bagus. Cuma select dia dekat sikit dekat ni dia pergi post benda yang kita tak tutup aurat tu. Itu situ saja. Okey. So yang B ni yang ni B ni yang paling teruk sekali sebab orang ramai nanti tengok aurat dia, nanti berduyun-duyun dia punya dosa tu masuk kan. Kalau tak dan akan tengok lagi banyak. So kita kena kesian dekat B ni. Kita kena kesian dekat B ni. A pun kita kena kesian juga sebab dia mensyiarkan dosa. So walaupun tanpa niat, orang kata kan, dia tak ada niat pun, dia tak sengaja. Tu kata manusia punya khilaf manusia, dia tak sengaja kan. Sebab tu
Kita pun benda tegak lah, bagus lah. Orang tegak ni, bila orang tegak, kita kena ingat, bila orang tegak, mana kata orang sayang kat kita. Tu kita kena ada ni, tabayun dan husnuzon. Seorang lelaki yang bertakwa, lelaki muslim yang bertakwa, bila dia sayangkan saudara dia, dia mesti tegak saudara dia. Cuma segi tegak tu macam mana tu, itu yang perlu diperhalusi. Tu yang kata uslub dakwah tu. Okay, kemudian C ni yang nampak, dan C ni yang menegur perbuatan yang saya cakap tadi lah kan, dia menegur perbuatan A tu. Sebab dia kena tengok perbuatan A tu, kita kena tengok tak niat dia apa. Kita pula duk kata niat dia nak menunjuk lah kan, niat dia nak cari famous. Mana hantar niat dia tu? Nak tanya mana hantar, hang Tuhan ke? Ni tok guru saya cakap. Mana hantar, hang Tuhan ke? Hang Tuhan ke? Hang boleh tahu hati orang. Mungkin dia niat dia tu, dia tegak ni, dia ikhlas, tegak lillah ta'ala. Sebab dia cakap secara umum, dia tak ada niat nak mengaibkan orang ni pun. Kan, mungkin dia tercari-cari nombor telefon dia tak jumpa ke apa ke. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Mungkin ada kaedah lain lah kan. Kita tak tahu. Macam benda dalam hati ni susah. Benda dalam hati ni benda payah. Kita tak boleh. Sebab tu apa yang kita boleh buat adalah, kalau orang tu dia bersumpah, itu saja. Dia bersumpah, masa saya menegak ni, saya tak ada niat. Wallahi saya tak ada niat langsung saya nak menjatuhkan aib orang tu ke, saya nak kata apa, nak mengata belakang dia ke apa, tak ada. Lillah tak ada, saya tak ada. Jadi okey, kita tak ada pilihan lain, kita cuma terima lah. Tapi kalau dia sumpah palsu, kalau dia bersumpah pun tapi dia tipu, itu antara dia dengan Allah. Kita dah settle lah. Kita pun tak ada pilihan lah. Kita percaya lah. Kalau tak percaya pun kita dah senyap lah. Tak payah nak mengata apa-apa dah. Kita mengata kita lagi berbuat dosa. Sebab dia dah settle dah. Dia dah cakap, dia dah bersumpah. Itu saja cara dia. So kita tak sampai ke tahap tersebut lah. Dan tak digalak pun kan. So kita tak sampai ke tahap tersebut kan. Kita apa dia dengar, apa dia cakap, kita terima sajalah. Walaupun kadang-kadang benda tu mungkin bohong, tapi dia berbohong sebab apa? Mungkin dia nak jaga aib dia juga ke, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Lepas tu kita nak buat andaian pun payah. Tapi saya cakap lagi, benda dalam hati ni benda payah. Kita tak boleh nak judge orang benda dalam hati. Kita nampak sesuatu perbuatan isteri dia tengok suami dia ni selalu pergi beli barang, dapur semua tanpa mengajak. Isteri tengok suami dia selalu pergi beli barang dapur tanpa mengajak dia. Tak ajak dia pergi sekali lah kan. Jadi dia duduk tinggal kat rumah, jaga anak lah orang kata kan. Okay. Pada pandangan isteri, suami aku ni kedekut lah. Sebab sebab kalau aku pergi dengan dia, saya aku ambil benda tu, aku ambil benda ni lagi banyak. Kan, lagi banyak dia kena bayar. Jadi sebab tu dia sengaja tak nak bawa aku. Nampak tak? Dah, su'udzon. Sangka buruk. Su'udzon. Okey, sangka buruk. Adakah dia bertabayun dahulu? Tak, dia tak bertabayun dulu. Kalau dia bertabayun, dia akan bertanya dulu kepada suami dia. Kan, abang, kenapa abang tak mau bawa sayang? Lama dah abang tak bawa sayang. Dah berbulan-bulan tak bawa sayang pergi beli barang dapur semua sekali. Jadi apa jawapan suami tu? Oh, abang tak mau bayar sayang, tak mau bawa sayang sebab abang rasa abang kesian dekat sayang. Sebab sayang duk penat jaga anak kan. Jadi kalau abang bawa lagi menambahkan beban sayang. Itu niat suami tu. Yang sebenar-benarnya bila disiasat, itulah niat suami tu yang sebenar-benarnya. Yang suami tu bersumpah wallahi semua kan. Tak menipu. Tapi disebabkan isteri tu ada pandang serong pada mula-mula, bersangka buruk pada suami, dia dapat dosa lah, dapat dosa besar. Sangka buruk pada suami, tak bertabayun dahulu. Kemudian bersebar pula dekat orang lain, jadi tambah fitnah. Nampak tak? Satu perbuatan yang sama. Perbuatan ni apa? Suami tak bawa isteri pergi beli barang dapur bersama-sama. Nampak? Perbuatan yang sama. Isteri beli pandangan mata isteri, nampak suami aku tak bawa pergi beli barang dapur. Balik-balik tengok dah ada barang dapur. Setiap bulan macam tu. Kan? Jadi, pada pandangan isteri, suami dia sengaja tak nak bawa, mungkin kedekut ke, nak jimat saja tak ni kan. Isteri boleh fikir buruk macam tu. Padahal pandangan suami dan niat suami yang sebenar adalah
dia kesiankan dekat isteri dia. Isteri dia penat jaga anak. Nampak? Kadang-kadang situasi tu, it doesn't, orang kata apa? Sometimes it's not as it seems. Sometimes it's not as it seems. And lain. So tengok, bila kita dah faham dari segi sudut dan skop, kita takkanlah timbulnya fitnah. Kita nak kata, apa sedekah ni salah, kan? Apalah ustaz ni teruklah ustaz ni, kan? Ada kata sedekah ni salah. Padahal ustaz tak cakap pun bab sedekah. Ustaz ni cakap bab jangan bergambar pun gambar ni, menjaga aib orang ni. Kita pula pergi sebar sana sini, kan? Kita dah mengumpat, mengeji, memfitnah. Ni kata dosa 3 sangkai. Kan? Banyak dosa. Betul, kita pula pergi post kat Facebook, lagi orang duk kutuk, lagi saham kita lagi duk dapat. Padahal bukan isu benda ni. Sebab tu kita kena dalam nilai, kena fahamkan skop dan isu. Kalau nak menilai, kemudian kena ada ilmu, kemudian kena bersikap adil. Bersikap adil tak boleh dipengaruhi orang ni orang VIP ke, orang siapa ke, tak boleh dipengaruhi macam tu. Cuma apa yang kita boleh buat, kita boleh tabayun dan husnuzon. Kita boleh tabayun dan husnuzon. Kita anggaplah, mungkin orang A ni dia terkhilaf, tersalah, dia tak perasan, ataupun dia ada amanahkan kepada seseorang, staff dia, dan staff dia ni pula yang orang kata apa, terkhilaf, terlupa. Kan? Padahal dia dah ambil dah orang kata apa, method untuk berhati-hati. Kita boleh bersangka baik macam tu. Dan ustaz ni pun dia ikhlas, dia nak menegur kita sangka baik dengan ustaz ni pun. Ustaz ni pun memang ikhlas nak menegur, kan? Memang ikhlas dia nak menegur, dan dia cakap pun secara umum, dia tak cakap nama, which is memang pun boleh dia nak usul dakwah macam tu, kan? So bila kita faham benda-benda macam ni, ada isu tak? Ada isu. Kan? Kita bersangka baik, tabayun dan husnuzon, sangka baik. Kemudian seterusnya adalah last sekali, jangan terburu-buru. Kita jangan terburu-buru. Tengok dari setiap sudut pandang terlibat. Okey, ni tengok sudut pandang terlibat tadi tu. So kalau sudut pandang A, ada tak? Dia akan check mana dia buat salah. Okey, dia buat salah sebenarnya dekat sini. Sudut pandang B ni lagi dah tak reti apa, kan? Sebab dia hanya tak tutup aurat, kan? Jadi patutnya malulah sikit ustaz datang, kan? Pendakwah datang, kan? Han nak masuk TV tu, han malulah sikit, han jagalah aurat han sikit. Han jangan ambil ringan pasal aurat. Aurat tu macam mana? Aurat tu tutup semua kecuali muka dengan tapak tangan. Janganlah pandang ringan, kan? So C ni pula, dari sudut pandang C nampak benda ni akan menyebabkan A ni lagi banyak juga menanggung dosa. Sebab apa? A ni kan duk post kan, tanpa dia sedar pun dia duk membantu B ni dapat dosa. Jadi C ni punya dari sudut pandang C ni, dia kesian benda ni, alamak. Jadi dia menegur. Ni saya sangka baik dah ni. Dia menegur atas kasih sayang lah. Cuma cara dia tegur ni tak ada direct, dia cakap macam ni kan, ikut kepada pengetahuan dia dan mana kaedah yang dibenarkan oleh Islam, oleh syarak. Kan? Okey. So last kali, jangan terburu-buru. Jadi kita sebagai orang awam ni, kita tak payah nak terburu-buru. Kita tengoklah, kita siasat dulu betul-betul, kan? Kita jangan mudah termakan dengan orang ramai. Kadang saya pun tension juga, kan? Ramai yang itulah dalam silap menilai. Kita kena tengok satu-satu. Kalau benda tu post tu dia benar. Satu lagi yang saya lupa, untuk kita nilai tu, kita kena tengok orang ni cakap dari skop mana ni. Makna kata daripada timeline yang mana, timeline dia. Timeline dia kita kena faham. Benda ni penting juga, timeline dia. Kadang-kadang bila seorang tu cakap, dia merujuk kepada timeline ni 2018 sampai 2020. Tetapi orang yang menerima tu, dia faham, orang ingat orang ni bercakap keseluruhan. Padahal dia tak komplain bukan yang keseluruhan, dia tak cakap pasal keseluruhan, dia cakap benda-benda ni. Kan? So kita kena faham juga timeline tu, kejadian tu. Sebab tu bila kita siasat benda ni, kita akan nampak timeline dia ni cakap ni, pertama dia cakap macam ni, ini timeline dia satu, nombor dua dia cakap macam ni, nombor tiga cakap macam ni. Dan macam mana respon dia, okey macam ni. Jadi sebab tu bila kita faham timeline, kita faham skop isu ni yang cakap semua ni, kita akan
Kita takkan buat macam terburu kita, kita takkan terfitnah orang, kita takkan terngompak orang, terngeji orang, kan? Ha, banyak dosa nak kena tanggung tu. Dosa dah dosa buat dengan manusia. Oh, payah, benda payah. Kan? Kemudian kita pula takkan cuba-cuba jadi Tuhan. Kan? Sebab apa kita nak baca hati orang? Benda lah hati, mana boleh cakap. Oh, aku cakap lah. Aku tak kata dia ni macam ni, aku cakap saja. Fahamkan dahulu apa tu fitnah. Fahamkan dulu apa tu mengumpat yang dibenarkan dia sebagai syarak. Fahamkan dulu apa tu fitnah. Lepas tu kita baru kita akan jaga. Dosa-dosa besar apa tu dosa-dosa besar. Lepas tu apa balasan dia dosa besar ni. Dosa dengan manusia. Lepas tu baru kita akan mula jaga mulut kita. Mula jaga pemikiran kita. Mula jaga hati kita, kan. So bila kita dah faham benda-benda ni, insya-Allah lah kita akan bertambah baik. Kita akan dapat upgrade diri kita. Kita akan dapat upgrade diri kita. Kita takkan jadi diri kita yang lama seperti sebelum ni. Kita akan lebih berhati-hati. Kita akan naik. Iman kita akan naik. Sebab apa? Salah satu sifat orang bertakwa adalah berhati-hati. Lepas tu cakap takwa kita akan naik. Ilmu kita akan naik. Kita akan lebih adil. Kita takkan mudah judge orang. Kita takkan buruk sangka dekat orang. Sebab kita dah belajar benda ni. Okey? Baik. Assalamualaikum.